Okey, hari ini kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu perumahan puteri ya. Okey. Dalam perumahan puteri ni kita akan tengok dari segi apakah bahan-bahan dan peralatan yang kita gunakan dalam pembinaan perumahan puteri. Okey, kita juga akan tengok reka bentuk. Okey, reka bentuk ni kita akan tengok dari segi reka bentuk bumbung, okey, lantai, dinding ya, untuk ayam dan juga puyuh. Okey, kemudian kita akan tengoklah reka bentuk luar dan dalaman, susun atur dari segi peralatan di dalam reban. Okey, and then kita juga akan tengok susun atur di ladang. Okey, bagaimana kita nak buat susun atur di ladang dari segi kedudukan pejabat, okey, kedudukan reban dan juga kedudukan stor. Okey, semuanya kita akan tengok dalam topik inilah. Okey, first kita nak tengok apakah tujuan kita perlu membuat perumahan kepada puteri kita. Okey, membina rumahlah, tempat tinggal. Okey, tujuannya adalah untuk yang pertama melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas. Okey, macam kita lah manusia, kita pun nak berlindung daripada cuaca hujan dan panas. Okey, yang kedua, nak berlindung daripada serangan haiwan pemangsa. Okey, disebabkan ayam dan puyuh ni adalah haiwan mangsa kan. Okey, dan paling digemari oleh pemangsa seperti ular, okey, helang ya, biawak. Okey, jadi kita kena lindungilah. Okey, kemudian mengawal dan mencegah penyakit. Okey, kita nak kawal dan juga mencegah penyakit. Okey, and then meminimumkan kos pengurusan. Bila ada perumahan ni, dia akan meminimumkan kos pengurusan. Dan akhir sekali, untuk memastikan pembesaran yang baik. Okey, kita ada stapler gun. Okey, yang ni kita ada pemotong wire. Okey, selain itu kita ada pemegang pintu, engsel, skru. Okey, skru ada banyak jenis lah, ada banyak saiz. Okey, kemudian kayu spine dan juga dawai mata tunai. Okey, ini antara bahan-bahan asas lah. Okey, kemudian kita nak tengok dari segi perumahan ayam terlebih dahulu. Kita nak tengok yang pertama adalah struktur bumbung dan juga atap reban. Okey, struktur bumbung dan atap reban ini kebiasaannya, kita menggunakan atap jenis aluminium nipis. Okey, kita gunakan atap jenis aluminium nipis biasa tu. Okey, ini bertujuan nak mengurangkan haba panas di dalam reban lah. Okey, biasanya kerangka reban ni kita bina dengan menggunakan kayu berukuran 4x4 inci ya. Okey, yang ni kita letak pada bahagian tiang tengah dan juga tepi. Okey, manakala yang ni selalu kalau yang aluminium nipis ni untuk yang reban jenis terbuka lah. Kalau reban jenis tertutup, kebiasaannya kita gunakan aluminium yang lebih tebal lah. Okey, next, ini contoh. Okey, yang ni contoh reban terbuka. Okey, reban terbuka. Okey, yang ini dia menggunakan bahan asasnya kayu. Tiang-tiang ni semua kayu. Yang di sebelah kanan ni tiang-tiangnya adalah besi. Okey, untuk dinding reban pula. Okey, untuk reban terbuka kita gunakan bahan kayu sebagai struktur dia. And then kita gunakan dawai mata punai iaitu BRC sebagai dinding, dan bidai plastik ni untuk kita nak tutup secara keseluruhan dinding reban lah. Okey, kita akan tutup biasanya pada waktu malam, waktu sejuk, okey, ataupun waktu hujan. Okey, untuk reban tertutup kita menggunakan bahan aluminium. Okey, dan dindingnya tu kita juga boleh gunakan expanded polystyrene iaitu EPS sandwich wall. Okey, maksudnya di tengah-tengah tu dia ada bahan seperti polystyrene tu. Okey, bahan ini EPS ni kita gunakan dia sesuai lah sebagai dinding reban yang tertutup disebabkan oleh daya pembalikan haba yang tinggi, okey, dan sesuai dengan iklim panas. Okey, bagi lantai reban pula, keseluruhan ruang
dalam dan luar ni berlantaikan simen konkrit. Okey, tak kisahlah kita reban tertutup ke, reban terbuka ke, kita gunakan simen konkrit sebagai lantainya. Okey, ketebalan konkritnya adalah sebanyak 76 mm. Okey, bagi reban jenis lantai tinggi, kayu sebagai lantai, manakala konkrit di bahagian bawah lantai reban tersebut. Okey. Okey, itu kita dah habis perumahan ayam. Kita tengok perumahan puyuh. Okey, berbeza dengan ayam, perumahan puyuh ni dia bersaiz kecil. Sebab puyuh ni memang kecil saja. Okey, dan kita bina ikut bilangan puyuh. Okey, jadual kat bawah ni adalah menunjukkan bahan-bahan, bahan-bahan dan juga jenis reban puyuh. Okey, kita tengok bahan perumahan puyuh dahulu. Okey, bahan perumahan puyuh untuk bumbung ataupun atap kita menggunakan nipah ataupun aluminium. Yang ni kalau kawasan luar bandar ni kita ada banyak pokok nipah, kita boleh guna daun nipah lah. Okey, and then dinding kita boleh gunakan daun mata bunat ataupun BRC dengan ukuran 0,5 inci kali 0,5 inci. Okey, bagi kerangka reban kita menggunakan kayu berukuran 1 inci darab 3 inci. Manakala lantai adalah konkrit dengan ketebalan 7 ke 6 mm. Okey. Tapi kalau dia yang jenis berlantai tinggi tu, berlantai tinggi bawah, lantainya tu kita gunakan BRC juga dengan dilapik dengan surat khabar, tapi di bahagian bawah sekali, di luar bawah reban tersebutlah mesti konkrit juga. Okey, bagi sangkar puyuh kita ada banyak jenis, ada lebih kurang 4 jenis. Okey, kita ada jenis sangkar biasa bertingkat. Okey, sangkar biasa bertingkat dengan ukuran 610 mm panjang, 475 mm lebar dan 254 mm tinggi. Yang ni dapat memuatkan sebanyak 25 ekor. Okey, manakala bagi sangkar biasa bersekat, ada sekat dia. Okey, sangkar biasa bersekat ni dia lebih kurang macam ni lah. Okey, dia bersekat ni maksudnya dia ada sekatan lah kat dalam dan bersekat. Okey, yang ni dia punya panjang 914 mm, lebar 305 mm, tinggi 203 mm. Okey, ni dapat memuatkan 25 ekor. Kita bahagilah 25 tu bagi ikut berapa sekatan yang kita nak buat lah. Okey, mungkin kita buat yang ni 914 mm kan. Okey, 25 ekor ni kita bahagilah. Mungkin kita buat 5 sekatan, setiap satu sekatan tu kita letak 5 ekor. Okey, kemudian sangkar bertingkat tanpa sekatan. Okey, yang ni ukurannya 1219 mm panjang, 610 mm lebar dan 305 mm tinggi. Yang ni dia dapat memuatkan sebanyak 50 ekor. Okey, dia sangkar bertingkat, so dia punya tinggi, kita boleh bahagi dua lah. Ada di atas dan di bawah. Kemudian sangkar khas pembiakan. Yang ni khas untuk pembiakan sahaja. Kita akan letakkan 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Yang ni ukurannya 203 mm panjang, 406 mm lebar dan 203 mm tinggi. Ini adalah dari segi perumahan puyuh. Yang ni dari segi bilangan ternakan. Tadi dah bagi tahu bagaimana kita nak tentukan luas reban yang kita nak bina tu. Bergantung kepada bilangan ternakan kita lah. Ayam pedaging kebiasaannya untuk 1 meter persegi lah 6 hingga 8 ekor. Bilangan ternakan untuk setiap 1 meter persegi. 1 meter persegi. 1 meter persegi ni bermaksud 1 meter darab 1 meter.
1 meter lebar, darat 1 meter panjang. Okey. So 1 meter persegi dapat memuatkan 6 hingga 8 ekor ayam. Ini untuk ayam pedaging. Okey, manakala untuk ayam penelur 12 hingga 14 ekor. Okey, untuk puyuh dia ada banyak sikit. 90 hingga 100 ekor semasa peringkat perindukan sebab dia kecil. Halus je kan. Okey, kemudian dia dah besar sikit, umur 10 hari, 1 meter persegi tu dapat memuatkan 60 ekor. Okey. Dan 40 ekor selepas 42 hari iaitu peringkat pengeluaran. Okey, peringkat dia bertelur lah. Okey, itu dia. Okey, ini adalah bilangan ternakan. Okey, ini bagaimana kita nak tentukan keluasan reban kita berdasarkan bilangan ternakan. Okey, next. Okey, kita nak tengok reka bentuk perumahan potri. Okey, kita tengok dulu reka bentuk bumbung reban. Kita ada 4 jenis reka bentuk bumbung reban. Okay, yang pertama bentuk biasalah, macam rumah kita selalu lukis rumah macam ni kan, 3 segi. Okay, and then kita ada bentuk 2 lapis. Okay, bentuk 2 lapis. Okay, 3 segi kecil kat atas sambung dengan 3 segi besar kat bawah ni. Okay, selalunya dekat sini antara bumbung kecil dan bumbung besar kat bawah ni dia ada ruang udara sebenarnya. Okey, kat sini ni dia ada ruang udara. Okey, kemudian bentuk gabungan. Ni dia gabung ni. Okey. Dan akhir sekali bentuk pisang sesikat. Ni biasalah. Ini kalau kos rendah yang rekaan paling simple kita gunakan pisang sesikat. Okey, next kita nak tengok bagaimana kita nak melakar dan melabelkan pelan satu unit perumahan ayam dan juga puyuh. Okey, yang ni penting sebab dalam soalan kertas 1 bahagian B, okey, kebiasaannya bahagian B lah. Okey, kita ada soalan melakar. Okey, lakaran tu. Okey, mungkin kemungkinan masuk tajuk ni lah. Okey, kita tengok bagaimana kita nak melakar. Okey, ini adalah reka bentuk. Okey, reka bentuk reban tertutup bentuk biasa. Simple lah. Okey. Okey, sepanjang reban ni kita letakkan, kita ada pad penyejuk di hujung, kita ada pintu. Okey, bidai pun ada. Okey, di hujung ni mesti ada kipas exhaust. Okey, kipas exhaust ni untuk kita nak keluarkan haba. Okey, nak keluarkan haba, dia pengudaraan lah. Okey, yang ini untuk reban tertutup 2 tingkat. 2 tingkat Okey, yang ini pula reban tertutup lantai tinggi. Lantai tinggi maksudnya kat atas ni je yang ada ayam, bawah ni tak ada. Okey, bawah ni untuk pengurusan sisa sajalah. Okey. Okey, yang ini adalah reban dan juga sangkar bateri. Ini untuk pembiakan lah. Okey. Kat dalam ni kita ada sangkar bertingkat untuk pembiakan. Okey, untuk ayam itu bertelur lah. Okey. Okey, yang ni kita nak tengok jenis reban bentuk 2 lapis. Yang ni biasanya reban sarap tebal. Okey, yang tengok bumbung 2 lapis. Okey, bumbung 2 lapis. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, antara bumbung atas dengan bawah dia ada ruang untuk pengudaraan. Okey, kat bawah kat lantai dia, atas lantai ni kita akan letak sarap. Jerami ke, habuk kayu ke, okey. Okey, yang ini reka bentuk reban lantai tinggi, sama juga boleh gunakan jenis bumbung 2 lapis pun boleh. Okey. Tengok ni bawah ni, ini lantai tinggi. Ni kaki reban tersebut. Okey, kat bawah ni ruang. Kat bawah ni kita masih kena letak konkrit. Okey, untuk kita nak buat pembersihan sisa lah. Okey, memudahkan kerja-kerja pembersihan lah. Okey, kat hujung ni kita letak longkang. Okey, supaya senang kita nak salurkan air yang kita cuci sisa-sisa tersebut. Okey, ini adalah untuk puyuh. Okey, jenis sangkar puyuh bertingkat. Selalunya yang bertingkat ni kita guna untuk kita nak ternak puyuh telur lah. Okey, tengok bagaimana. Kalau tengok daripada pandangan sisi ni, tengok dia punya lantai ni kan, sengit kan.
Yang ni untuk memudahkan telur tu tergolek ke depan. Okey. Kita gunakan kayu spine saja, and then dindingnya guna BRC lah. Okey, yang ini sangkar puyuh biasalah. Okey, dia punya ni pandangan atas, pandangan sisi, okey. Yang ni pandangan hadapan. Okey. Yang ni lantai dia, ini pandangan sisi dia. Okey. Okey, sekarang nak tengok dari segi susun atur dalaman pula. Okey, bagi reban tertutup, reban satu tingkat lantai sarap. Okey, lantai yang bersarap. Okey, ni rekaan ataupun susun atur dalaman lah. Okey, yang hujung ni adalah kipas exhaust. Okey, ini adalah kipas exhaust. Okey, ini adalah kipas exhaust. Okey, ini kipas exhaust. Okey, yang ini ada. Okey, yang ini. Okey, yang ini ni, okey, ini adalah peralatan minuman lah, selalu terus. Okey, ini makanan. Okey, makanan ni tengok kita sambung ke silo. Yang hijau ni silo. Okey, silo tempat simpanan makanan ni. Silo makanan ni. Okey. Yang ni pipe air lah. Okey. Dia sama yang macam tadilah, semua sama. Sama ada berlantai sarak tebal ataupun lantai tinggi, susun aturnya lebih kurang lah dari segi peralatan makanan dan minuman. Okey, kipas exhaust pun sama. Okey. Okey. Ni cuma bezanya kalau yang reban tertutup lantai tinggi ni ada tangga lah. Okey, mesti kita kena lukis tangga. Sebab nama pun lantai tinggi. Nak naik macam mana tak ada tangga kan? Okey. Okey, yang ni kalau reban tertutup jenis 2 tingkat. Maksudnya, okey, beza yang lantai tinggi dengan 2 tingkat. Okey, lantai tinggi, dia kira satu lapis tu saja. Yang atas tu saja ada ternakan. Bawah tu untuk pengumpulan sisa saja. Okey, kalau untuk yang 2 tingkat ni, dua-dua tingkat ni kita ada ternakan. Macam rumah 2 tingkat tu. Okey, boleh duduk atas dan bawah lah. Okey. Yang ni kita kena letak sarak tebal. Okey, letak sarak tebal dekat dia punya lantai tu. Okey. Okey, kemudian untuk membina dan menyusun atur satu unit perumahan ayam atau puyuh. Yang ni sepatutnya kita kena buat amalilah. Kamu kena menghasilkan satu unit perumahan ayam ataupun puyuh. Okey, tapi disebabkan PKP ni kita tak dapat nak menjalankan aktiviti ini. So, cikgu hanya terangkan sajalah, tunjuk. Okey, ini adalah contoh lah bagaimana kita nak membina perumahan puyuh. Biasanya buat puyuh lah sebab kecil. Kalau ayam tu besar pula kan. Okey. Ni contoh gambaran bagaimana kita nak membina dan menyusun atur unit perumahan puyuh. Okey. Tengok ni bekas makanan. Kita ada lampu untuk pencahayaan dan juga bekalan haba kepada puyuh. Okey, bekas minuman. Okey, kat luar ni. Okey, kat luar ni kita ada tempat pengumpulan telur. Okey. Ni bekas minuman kat luar. Maksudnya dia ada macam pipe kecil kat dalam. So, puyuh tu boleh minum kat situ lah. Okey. Ini contoh yang bertingkat. Okey, sangkar puyuh bertingkat. Okey. Okey, next kita nak tengok bagaimana kita nak menyediakan apa yang perlu kita buat daripada awal untuk menyediakan perumahan ayam ataupun puyuh. Okey, ada banyak aliran kerja lah. Okey, yang pertama sekali adalah membersihkan reban dan peralatan. Okey, yang kedua menabur sarap. Yang ketiga menyusun bekas makanan dan minuman. Okey, yang keempat memasang pemanas. Seterusnya memasang sumber cahaya, maksudnya lampu lah. Okay, and then memasang kepungan. Kepungan ni penting masa umur ayam tu masih kecil sebab dia perlu dikepung dulu. Okay. Kemudian melakukan fumigasi.
Okay, and then memasang kedai, dan akhir sekali barulah kita boleh masukkan anak ayam ataupun anak puyuh. Okay, kita tengok yang pertama dahulu, membersihkan reban dan juga peralatan, di mana kita perlu lakukan sebelum peringkat perindukan bermula. Okay, peringkat perindukan ni bermaksud peringkat ayam tu masih kecil, usia 1 hingga 10 ataupun 14 hari lah. Okey, perumahan ni kita perlu bersihkan sekurang-kurangnya 21 hari ataupun 3 minggu sebelum kedatangan anak ayam ataupun puyuh. Okey, reban ni dia perlu selamat dan selesa serta membaiki kerosakan yang ada lah. Okey, keseluruhan reban iaitu dinding, lantai dan shielding perlu diinfektan. Maksudnya kita basmi kuman dengan menggunakan bromosep ataupun potasium permanganat. Okey. Okay, reban, sistem lantai, sarak tebal pula. Sarak yang lama yang ada, okay, kita perlu buang 2 minggu sebelum sarak baru diletakkan. Okay, sarak ni biasanya kita letak dengan ketebalan 25 mm ataupun 50 mm. Okey, sarak ni kita juga perlu sembuh dengan bahan pembasmi kuman ataupun pembasmi jangkitan seperti quaternary ammonium compound. Okay. Peralatan makanan dan minuman juga kita kena disinfektan juga, dan kita kena cek sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, langkah yang kedua adalah menabur sarak. Okey, menabur sarak. Sarak ni kita gunakan untuk penternakan sistem sarak tebal. Okey, sarak setebal 25 hingga 50 mm tinggi. Okey, biasanya kita gunakan habuk kayu ataupun ketaman kayu, jerami ataupun sekam padi. Okey, dan sarak tu kita kena sembuh dengan pembasmi jangkitan lah. Okey. Ni contoh-contoh sarak. Ni habuk kayu, habuk ketaman kayu kan. Ni kita ada jerami padi, sekam padi. Okey. Okey, next, angka yang ketiga adalah menyusun bekas makanan dan minuman. Dah letak sarak, barulah kita boleh letak bekas makanan dan minuman. Kita susun ikut jarak yang sesuai. Okey, mengikut umur dan berdasarkan kepadatan ternakan. Okey, keperluan bekas makanan dan minuman bergantung kepada jumlah ternakan. Okey, dalam jadual ni ada ditunjukkan. Okey, untuk bekas makanan ayam, kalau ayam itu berumur 1 hingga 10 hari, kita gunakan bekas ataupun dulang makanan. Macam talam tu. Okey. Yang ni untuk 100 ekor. Kalau ada 200 ekor, kena letak 2 lah dulang tu. Okey, dulang tu berukuran 457 mm, darat 457 mm, darat 25 mm. Okey, 25 mm ni ketebalan dia lah, tinggi dah. Okey, selepas berusia 10 hari, kita boleh gunakan bekas makanan gantung berukuran bulat 406 mm sebanyak 3 bekas. Yang ni untuk 100 ekor. Kalau 200 ekor, 6 bekas lah. Okey. Kalau kita guna bekas bulat berukuran 300 mm, yang ni dapat memuatkan 4 bekas untuk 100 ekor. Okey, bagi bekas minuman pula, okey, pada usia 1 hingga 14 hari, kita gunakan bekas minuman 9 liter air sehari. Okey, yang ni untuk 100 ekor. Okey, selepas usia 14 hari, okey, kita gunakan 2 bekas minuman automatik untuk 100 ekor. Kalau 200 ekor, 4 lah. Okey, berusia 21 hari ke atas, 1 bekas minuman dengan ukuran 7.6 liter air sehari untuk 25 hingga 30 ekor. Okey, 25 hingga 30 ekor. Okey, kalau ada 100 ni kena tambah lah. Kalau ada 100 dalam 4 bekas lah. Okey. Okey, next, memasang pemanas. Okey, pemanas ni penting untuk nak memastikan suhu dalam reban bersesuaian dengan keperluan haba yang dikenaki. Okey, alat pemanas selalunya kita gunakan gasolite hover. Okey, digantung di tengah bulatan kepungan dengan ketinggian 910 mm. Ni gasolite hover ni. Okey. Okay, suhu mempengaruhi pembesaran anak ayam dan memastikan anak ayam terus hidup. Yang ni pada peringkat perindukan usia 1 hingga 14 hari. Okey, ni reban kita. Ni duduk dalam reban. Tapi
anak ayam ni perlu dikepung dulu. Kepung ni guna plywood ke, guna zinc ke, tak kisah. Okey, mesti bulat. Dia tak ada segi-segi. Okey, sebab kita nak elakkan kecederaan anak ayam tu. Kalau ada segi-segi bucu-bucu tu, dia akan tersepit. Okey. Okey, yang ni adalah bagaimana kita nak mengawal suhu. Okey, hari pertama suhu reban tu mesti 35 darjah Celsius. Okey, hari kedua hingga ke-7 33 darjah Celsius. Hari ke-8 hingga hari ke-14 28 darjah Celsius dan hari ke-15 dan seterusnya 23 darjah Celsius. Jadi kat reban kita tu dia mesti ada jangka suhu termometer. Okey, supaya kita boleh cek keadaan suhu dalam. Okey, next memasang sumber cahaya. Okey, sumber cahaya. Okey, lampu biasanya berwarna oranye dengan tahap cahaya 5 hingga 25 watt. Jangan guna lebih pada 25, panas. Okey, jadi kadar 1 watt bagi 1 meter persegi. Okey, untuk keluasan lantai. Okey, dengan ketinggian 24 meter dari lantai. Okey, 24 meter dari lantai. Okey, lampu yang biasa digunakan adalah lampu pijar. Okey, lampu pijar, lampu bulat tu. Okey. Okey, kemudian memasang kepungan. Yang cikgu cerita tadi ni kepungan ni. Okey, pada usia 1 hingga 14 hari kita kena kepung dulu. Okey, kepungan dibuat pada peringkat perindukan bertujuan untuk memastikan suhu yang bersesuaian untuk anak ayam peringkat perindukan. Okey, dibuat berbentuk bulat supaya anak ayam tidak terkumpul pada satu sudut sahaja yang boleh menyebabkan lemas dan mati. Okey, next. Okey, kita buat fumigasi. Fumigasi ni nak basmi kuman lah. Okey, ataupun pemusnahan organisma penyakit berbahaya dalam reban dengan menggunakan bahan fumigan lah. Okey, fumigan ni adalah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfera dalam bentuk gas ataupun asap. Okey, tujuannya adalah untuk nak memusnahkan organisma penyakit yang dapat menjangkiti anak ayam, terutamanya penyakit-penyakit seperti typhoid, fulorium, epidemic tremor, infectious bronchitis dan juga chronic respiratory disease. Okey, dilakukan sebelum memulakan peternakan ataupun sebelum perindukan bermula, maksudnya sebelum kita masukkan anak ayam lah. Okey, bahan fumigasi yang kita biasa gunakan adalah formalin. Okey, formalin dan juga potasium permanganat. Okey. Okey, kemudian kita pasang bidai. Okey, dah tengok ni kita pasang bidai. Okey, bidai digunakan untuk menutup keseluruhan reban yang hendak dijadikan perindukan. Okey, bidai ni bertujuan untuk menghalang haba keluar dengan cepat. Okey, kalau reban tertutup tak perlulah bidai ni. Okey, selain dapat mengelakkan pergerakan ataupun tiupan angin kuat masuk ke dalam reban, dia juga dapat mengelakkan gangguan dari luar seperti haiwan lain yang boleh menyebabkan anak ayam terkejut dan stres. Dia tak boleh terkejut ataupun stres, nanti dia mati. Okey, material bidai ni kita boleh gunakan sama ada jenis canvas, plastik biru, guni dedak ataupun jaring hitam. Okey, dan seterusnya barulah kita boleh masukkan anak ayam ataupun puluh. Okey, anak ayam ni kita perlu lepaskan berhampiran dengan bekas air minuman yang telah dicampur vaksin anti-stres. Okey, pasal apa? Sebab anak ayam yang dihantar ke ladang, dibawa dalam lori tu, dia buat dalam kotak, dia stres, panas. Okey, jadi kita kena lepaskan dia berdekatan dengan bekas air minuman yang telah dicampur dengan vaksin anti-stres. Okey, pemberian makanan hanya boleh dilakukan selepas 1 jam anak ayam berada di dalam perindukan. Jangan bagi lagi makanan. Lepas sejam, boleh bagi. Okey, anak ayam perlu sentiasa dipantau untuk memastikan keselesaiannya. Selalunya 1 jam sekali. Okey, masa perindukan iaitu pada usia 1 hingga 14 hari memang waktu kritikal, kita kena ambil peduli sejam sekali kena pergi pantau. Okey. Okey, lastly, cikgu nak terangkan ini mengenai susun atur ladang dan perumahan ternakan. Okey, ini bagaimana kita nak susun atur dalam ladang kita. Okey, di mana kita nak letakkan pejabat,
Okey, reban-reban, okey, tempat simpanan makanan, stor makanan, okey, incinerator kat mana, okey, bekalan air kat mana, okey. Yang ni penting sebab kita nak amalkan amalan peladangan yang baik. So kita kena ada susun atur ladang yang baiklah. Okey. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita nak menyusun atur ladang kita. Okey, yang ni labeling dia lah. Okey, yang nombor 1 ni, okey, ini adalah pos pengawal. Okey, pos pengawal. Okey, kemudian kita ada dekat pos pengawal tu kita juga ada disinfektan pengunjung dan juga pelawat lah. Okey, bila kita mengamalkan amalan peladangan yang baik, kita mesti mengamalkan amalan pembasmian kuman. Okey. Okey, yang nombor 2 ni adalah pintu masuk lah yang terdapat disinfektan kenderaan, di mana kat sini dia ada takungan pembasmi kuman. So kenderaan yang masuk tu dia kena celup lah untuk lalu celup tayar dia tu. Okey. Okey, yang nombor 4 ini kawasan tempat letak kenderaan. Nombor 5 pejabat. Pejabat mesti letak di hadapan. Okey. Okey, kemudian yang nombor 6. Okey, 6 ni adalah rumah pekerja. Okey. Rumah pekerja pun sama mesti berhampiran jugalah dengan pejabat supaya pihak pentadbiran, okey, ketua-ketua ni dapat memantau lah. Okey. Okey. Nombor 7 adalah tempat penyelenggaraan bangkai. Ini incinerator. Ini jika perlulah, okey, jika kita mampu untuk buat. Okey, kemudian nombor 8 kita ada stor peralatan, nombor 9 stor makanan dan nombor 10 adalah stor sarap. Okey, nombor 11, okey, yang ini nombor 11 adalah stor pengumpulan dan penyimpanan telur. Hasil kita lah. Okey, nombor 12 adalah reban penakaian. Okey, penakaian tu apa? Itu cikgu dah terangkan. Okey, penakaian ni adalah aktiviti kita asingkan ternakan yang dah sakit. Okey, kita asingkan ternakan yang dah sakit. Okey, itu kita panggil dia penakaian. Okey, so ternakan yang sakit kita pindahkan ke reban penakaian. Okey, nombor 13 hinggalah nombor 18 ini adalah reban kita lah. Okey, yang bulatan biru ni adalah punca air, tangki-tangki air kita lah. Okey, ini bagaimana kita nak menyusun atur. Okey, bahagian hadapan ladang ni mesti ada wajib yang ni lah. Mesti ada pos pengawal, pintu pagar yang ada disinfektan. Okey, kita ada pejabat. Okey. Okey, yang ladang reban-reban ni kita tak belakang sikit lah. Okey. Okey, so kita dah habis dah topik kita 2.2 iaitu perumahan poultry.